Selamat sejahtera kepada Puan Aliani. Nama saya Nanjita. Hari ini saya nak membentangkan tentang evolusi multimedia. Ini isi kandungan. Evolusi multimedia bilalah bermula? Sejarah multimedia adalah satu cerita menarik yang bermula daripada ribuan tahun yang lalu. Pemeriksa titik-titik penting sejarah dan mempengaruhi multimedia seperti yang kita ketahui adalah perlu untuk memahami bila dan bagaimana evolusi ini bermula. Multimedia mempunyai asal-usul yang boleh ditelusuri kembali kepada zaman purba. Cerita, kepercayaan dan maklumat disampaikan oleh manusia awal melalui lukisan dan ukiran. Seterusnya, tokoh-tokoh evolusi multimedia. Tokoh pertama ialah Johannes Gutenberg. Beliau ialah menemuan mesin cetak yang mengubah cara maklumat diebarkan dan dicipta. Ciptaan yang menggabungkan jenis oleh ahli dakwah dan mekanisme tekan membolehkan menghasilkan buku dan jumlah besar. Penemuan ini secara besar-besaran mendemonstrasi maklumat dengan menurunkan kos yang meningkatkan efisiensi dan pencetak. Buku-buku adalah mahal dan jarang ditemui kerana ia perlu menggunakan dengan menulis dengan tangan sebelum zaman Gutenberg. Mesin cetak membolehkan manuskrip dicetak dengan cepat dan membuka jalan untuk menyebarkan idea semasa Renaissance dan revolusi. Tokoh kedua ialah Thomas Edison. Thomas Edison ialah seorang penerbit Amerika yang ikonik, memberikan impak yang mendalam terhadap evolusi multimedia melalui ciptaan pada tahun abad ke-19. Dikenali kerana peranan dan menggabungkan fonograf pada tahun 1877. Edison adalah yang pertama berjaya merakam dan menghasilkan semula bunyi sekalipun menggabungkan pengalaman pendengaran dengan teknologi. Fonograf merevolusikan industri muzik dan meletakkan asas untuk rakaman audio, membolehkan orang ramai mendengar muzik dan kata-kata di rumah mereka. Selain itu, ciptaan Edison bagi kerana filem pada tahun 1890, ia mengubah cara bercerita secara visual. Ini membolehkan pengambilan dan tayangan imej bergerak, menyediakan platform untuk industri filem. Tokoh kedua adalah John Logie Bell. Beliau ialah seorang mencipta revolusi terhadap teknologi televisyen pada tahun 1920. Beliau ialah bapa televisyen. Beliau berjaya menunjukkan sistem televisyen berfungsi pertama dan menggabungkan elemen visual dan audio. Beliau ialah mencapai satu capaian penting untuk menunjukkan kebolehan untuk menggunakan bunyi dan imej secara serentak. Tokoh keempat beliau ialah seorang ahli sains komputer, Tim Berners-Lee. Beliau menjadi terkenal pada awal 1990 kerana beliau mencipta World Wide Web. Penemuan beliau mengubah cara orang seluruh dunia untuk mengakses dan berkongsi maklumat untuk memudahkan navigasi dan mudah antara dokumen. Berners-Lee merancang satu sistem yang menghubungkan dokumen dengan menggabungkan teks, imej, muzik dan video ke dalam satu platform.
Pada tahun 1991, beliau mencetuskan perkembangan idea halaman web dengan laman web pertama pada piawai seperti HTML, HTTP untuk mendiasiskan matlamat ciptaan video untuk perkongsian maklumat. Seterusnya, kaitkan dengan aplikasi multimedia zaman sekarang. Yang pertama, kandungan interaktif. Kandungan interaktif ialah aplikasi multimedia moden seperti laman web, aplikasi mudah alih dan banyak menggunakan elemen interaktif. Pengguna dapat merinteraktif dan gandungan melalui video, animasi dan infografik interaktif. Kedua ialah platform media sosial. Platform media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, Telegram, Twitter, Facebook menyatukan teks, imej dan audio video menggunakan dapat mudah mencipta dan mengkongsi maklumat, dokumen melalui demokrasi penciptaan dan pengedaran kandungan dalam satu konsep. Seterusnya yang ketiga ialah e-belanjaran. Aplikasi pendidikan kini menggabungkan elemen multimedia. E-belanjaran. Aplikasi pendidik kini menggabungkan elemen multimedia seperti video, kuis, simulasi untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Evolusi ini mencerminkan penggabungan awal komponen audio, visual dan pendidikan menjadi pelajaran lebih menarik dan berkesan. Yang last ialah alat kreatif. Alat kreatif seperti PowerPoint, PowerPoint semua dapat menghasilkan gabungan multimedia dengan kualiti yang tinggi dan menggabungkan imej, teks dan audio. Membolehkan siapa sahaja terlibat dalam pencipta multimedia, impak inovasi komputer peribadi awal. Lastnya kesimpulan. Kesimpulannya, evolusi multimedia telah memberi pengarah dan mendalam terhadap pelbagai aplikasi kontemporari, membentuk cara dan mengintegrasi dengan maklumat dan kreativiti. Gabungan interaksi telah mengubah penglibatan pengguna, membolehkan individu menyelami pengalaman dinamik dan meningkatkan pembelajaran individu. Platform sosial media juga mengamalkan perubahan ini, membolehkan pengguna dengan mudah mencipta dan berkongsi kandungan multimedia serta memupuk budaya kolaborasi dan ekspresi. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.